Assalamualaikum guys, welcome back. Okay, Alhamdulillah aku sampai dekat Alustar pukul 9 pagi ni. Semata-mata sebab aku nak pergi ambil aku punya iPhone 14 Pro. So lepas ni aku akan pergi dekat kedai tu, aku akan ambil, lepas tu aku akan unboxing. Lepas tu lepas habis unboxing tu aku akan terus balik ke KL lah. Bunyi dia macam ala-ala T20 kan. Sombong amat. Tapi benda ni semua, aku punya trip hari ni daripada A to Z, semuanya disponsor oleh Z3 Gadget. Sebabnya diorang nak aku pergi sana, aku buka sendiri dekat kedai diorang supaya masing-masing dapat bau iPhone 14 baru tu. Apple iPhone release untuk kali ni memang lain macam ada punya hype. Aku tengok merata-rata diorang duk post, diorang jadi antara yang pertama dapat beli iPhone ni. Ada yang sampai sanggup pergi ke Singapura. Orang Malaysia jadi yang pertama untuk beli iPhone dekat Singapura. Jenis-jenis yang flex siap bagi tahu harga semua tu lagilah. Dia dah tengok-tengok. RM8,600 bang. Dia aku pandang daripada segi practicality lah untuk barang-barang Apple ni. Sebabnya macam aku edit video guna iPad. Lepas tu aku shoot video pun aku guna iPhone. Jadinya bila kata keluar iPhone 14 ni, aku jadi teruja untuk dapatkan. Kira macam upgrade lah aku punya equipment, senang cakap macam tu lah. Bila aku cakap practicality tadi tu, disebabkan oleh ekosistem yang Apple create antara dia punya device dia. Contohnya macam kata benda yang paling kerap aku pakai ialah AirDrop lah. Aku shoot video pakai iPhone, lepas tu terus hantar pergi dekat iPad and then terus direct edit. And then kalau kata aku nak apa-apa material, aku nak ambil clip video ke apa ke, dia senang screen recording, lepas tu terus hantar pergi dekat iPad ataupun screen record daripada iPad sendiri. Kira untuk creative works, untuk executive works semua ke, memang iPhone pilihan yang terbaik lah senang cakap. Ini kalau kata driver aku tak datang lagi ni, aku rasa aku akan buat vlog dekat bawah kereta. A few moments later. Tu dia, sampai dah. Nasib baik. Kalau tidak, aku dah memang dah terbaring dah dekat bawah kereta tu nak buat vlog. Okay, so ni baru lepas breakfast, nak terus pergi ambil stok and then kita akan terus pergi kat kedai and then kita akan buat terus unboxing dekat situ. Alhamdulillah, selepas mengembara daripada selatan ke utara, akhirnya aku sampai ke Z3 Gadget ni. Pada siapa orang utara, orang Kedah, orang Alustar, kalau siapa yang nak cari aksesori handphone, korang nak cari barang-barang handphone, korang nak cari handphone ataupun korang nak cari screen protector dan sebagainya, korang boleh datang ke Z3 Gadget. Z3 Gadget ni dia dekat Jalan Pegawai. Dia punya lemak dia very senang. Sangat senang. Korang nampak je Petron, dia punya kedai tu menghadap shop lot. Seberang Petron tu, korang akan nampak signboard Z3 Gadget. So dekat situ. Jadinya dia punya masa operasi dia daripada pukul 12.30 tengah hari sampailah pukul 9.30 malam. Macam korang tengok ni, aksesori dia semua lengkap. Korang tanya je apa yang korang nak, InsyaAllah semua ada kat sini. Nak cari handphone, semua latest handphone, semua handphone mana yang korang nak cari, korang boleh tanya. Kalau tak ada dekat sini, korang terus direct tanya dekat dia punya pekedai, dekat staff dia. InsyaAllah diorang akan boleh dapatkan untuk korang. Kalau kata korang punya wallet tu nipis, tak cukup cash ke apa semua ke, tak ada masalah, jangan risau. Boleh buat installment. Korang boleh rujuk dekat staff macam mana cara untuk apply installment tu. Selain daripada tu, kalau kata korang bukan daripada Kedah, korang daripada luar Kedah, korang nak cari barang-barang, korang nak beli, tak ada masalah, korang boleh PM dekat Instagram, dekat TikTok dan juga korang boleh beli secara direct dekat Shopee, penghantaran satu Malaysia. Anyway, aku sendiri pun tak sabar dah untuk unbox aku punya iPhone 14. Aku pilih iPhone 14 Pro Deep Purple. Itu memang colour favourite aku lah. So kita nak unbox, lepas tu kita tengok kenapa aku pilih iPhone 14 Pro. Let's go. Okay, Alhamdulillah. Aku jadi antara orang yang pertama kat Kedah ni dapat iPhone 14 Pro. Ini yang aku order. Alhamdulillah dapat 2 hari selepas pelancaran dekat worldwide lah. 16 bulan aku dapat 18 bulan. Thank you very much. Aku tengok ramai yang pergi ke Singapore, sanggup spend duit lebih untuk jadi antara yang pertama untuk dapat iPhone 14 ni. Aku tak payah pergi ke selatan, aku tak payah pergi ke Singapore. Aku balik ke Kedah, ada stok ni. So kalau kata korang nak cari stok ni, korang boleh contact Z3 Gadget. Thank you very much. Z3 memang padu, memang laju. Okay, so kita akan unbox kita punya iPhone 14 Pro ni. Kalau korang tengok, sama je dengan iPhone 13 punya kotak. Dia nipis. Kat dalam ni dia tak ada dia tak ada kepala plug tu, korang kena beli sendiri. Alright, pertama sekali kita swipe lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay. Yang aku suka dengan produk iPhone ni ialah sebab bila kata kita angkat tu, dia gitu. Alright. So itu dia, alhamdulillah dapat color yang aku nak. Aku takut bila buka ni tiba-tiba color pink ke, color apa ke. Nasib baik purple. Okay, so ni purple dia, korang tengok, deep purple. Aku beli iPhone 14 Pro 256GB. So kita akan buka, kita akan tengok kat dalam tu. Okay, letak phone dulu. Kita tengok apa aksesori yang kita dapat. Very simple, dapat ni je. Dapat kabel USB-C to lightning port. Lepas tu dapatlah manual, whatever. Ada dapat stiker tak? Selalu kalau benda ni aku cari stiker dulu. Okay, stiker, dapat stiker. Nak tampak kat mana tak tahulah. Bontot kereta tu bersepah dah iPhone punya stiker. Alright, so itu je yang kita dapat dekat dalam ni. Korang tak payah percaya TikTok korang cabut benda semua ni, keluar dia punya screen protector ke, keluar dia punya case ke, benda semua ke, pembohong semua tu, bongak. Tak payah, tak ada. Benda yang penting cuma dua ni je. Yang pertama sekali kabel, dan yang kedua of course kita punya phone lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya bahagian tepi ni pun color purple. Aku ada iPhone 13 Pro, so dia punya tepi ni warna hitam. So kita buka, bismillahirrahmanirrahim. 1 hour later. Okay, tadi nampak kosong, jadinya aku stop sekejap tadi. Aku install aku punya isi kat dalam ni daripada aku punya iPhone yang lama masuk ke iPhone 14 Pro ni. Nasihat aku lah dekat korang, kalau kata korang nak pilih, korang nak beli iPhone 14 ni yang mana satu, aku advise dekat korang cari 256 ke atas. Paling cantik kalau dapat 512 ke 1TB ke apa ke, I think it's much better, especially pada siapa yang suka tangkap gambar, suka shoot video dan sebagainya. Korang dapatkanlah 512, 256 ke atas lah saya cakap. Dan kalau kata 256 ke atas ni, aku sarankan juga dekat korang supaya korang beli OTG untuk iPhone, yang mana lepas korang shoot apa-apa gambar, apa-apa video, korang boleh terus transfer masuk dekat dalam korang punya hard drive dan sebagainya. Kalau kata korang golongan T20, M40 ke apa ke, korang boleh belilah dia punya iCloud sampai ke 1TB dan sebagainya. Tapi untuk aku ambil pendekatan, aku beli OTG iPhone, aku transfer video-video yang mana yang aku dah pakai. For example, macam pergi holiday ke apa kan, satu holiday tu semua, gambar video semua aku kumpul, aku simpan dekat dalam aku punya hard disk. Dari segi macam dia punya size, dia tak ada beza sangat pun dengan iPhone 13. Macam ni iPhone 13 Pro, kalau kata korang tengok, dia punya bentuk dia sama, cuma perbezaan daripada dekat belakang dia tu, korang boleh nampak dia punya lens tu lagi besar. Aku punya iPhone 13 Pro ni, aku pakai dia punya lens protector, jadinya kalau korang tengok, dia punya size tu lebih kurang sama. Sebenarnya tidak, sebenarnya kecil, cuma disebabkan oleh lens protector tu nampak macam sama. Jadinya aku bolehlah tipu orang. Bila aku pakai aku punya 13 Pro tu, aku cakap kata aku beli 14 Pro limited edition warna hijau. So, persoalan dia, kenapa aku minat nak beli? Adakah sebab aku ikut trend, aku ikut hype, ataupun ada benda-benda dekat dalam iPhone 14 ni yang boleh bantu aku ataupun boleh add up value untuk aku punya kerja? So, jawapan dia simple je. Aku kalau nak tukar kepada smartphone yang baru, satu yang paling aku titik beratkan ialah video. So dekat dalam iPhone 14 Pro ni, apa yang menariknya ialah yang pertama, cinematic mode dia. Kalau masa iPhone 13, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, dia ada cinematic mode tapi hanya sampai 30fps dan kita tak boleh nak tukar apa-apa option dekat situ. Tapi untuk iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max ni, apa yang menariknya ialah dia dah boleh shoot cinematic mode sampai ke 4K, dan kita boleh ubah sama ada daripada 24 frame per second hingga ke 30 frame per second. So apa beza 30 frame per second dengan 24 frame per second ni? Normally kalau kata dekat dalam filem, kita akan gunakan 24 frame per second. Dan dekat situlah kita boleh nampak motion, kita boleh nampak visual yang
ada feel film. So basically benda ni sejarahnya go back around like 100 years ago lah. Memang pakai 24 frame per second. Dan seterusnya, aku memang suka travel. Korang pun selalu tengok aku punya Instagram, aku punya TikTok, aku punya YouTube pun korang boleh nampak aku sentiasa berada di lokasi-lokasi yang berlainan. Dan aku memang suka shoot scenery dekat luar. Dan sebelum ni, aku terpaksa beli stabilizer untuk aku shoot video, kalau kata on the move dan sebagainya. Tapi dekat dalam iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ni, apa yang menariknya, dia dah ada action mode. Action mode ni basically dia stabilizer lah, digital stabilizer yang dia akan, bila kata korang berlari, korang tengah kejar korangnya subjek dan sebagainya, korang tak perlu takut video korang dia jadi shaky lagi. Tapi sebaliknya, dia akan jadi sangat-sangat steady. Aku dah try, memang menarik, memang terbaik. Dan kelebihan seterusnya yang membuatkan hati aku macam tertawan dengan iPhone 14 Pro ni, ialah disebabkan dia punya kamera gambar dia sekarang ni, dia dah boleh shoot hingga ke 48 megapiksel. iPhone daripada tahun 2016 kalau tak silap aku, 2016 ke 2014 kot, dia sentiasa maintain 12 megapiksel. Alright, dan untuk tahun ni dia dah up naik sampai ke 48 megapiksel. Cumanya untuk korang rasa that 48 megapiksel tu, korang kena shoot raw photo. So dekat situ korang ada banyak lagi option ataupun korang ada kebebasan untuk edit gambar korang ikut apa yang korang nak. Tapi untuk gambar biasa, jangan risau, korang masih lagi boleh nikmati kelebihan yang ada dekat 48 megapiksel ni, yang mana korang punya gambar akan nampak lagi sharp dan juga color dia lagi macam tu. Jadinya itu aku cakap apa yang aku minat dan apa yang membuatkan aku tertawan, aku tertarik untuk beli iPhone 14 Pro ni. Dan kalau ikutkan trend ataupun hype daripada orang bila tengok iPhone 14 Pro ni, apa yang diorang suka, yang pertama sekali ialah Dynamic Island. Aku pun tak faham kenapa diorang suka. Cuma bila aku tengok depan mataku sendiri, Dynamic Island ni, aku memang rasa macam terpana kan bila kita tekan dan semua tu. Dan apakah Dynamic Island ni? Pada korang yang tak tahu, Dynamic Island ni asasnya dia terletak dekat notch iPhone 14 ni. Tapi sorry, untuk pengguna selain daripada iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max, korang tak ada island ni, korang kena percari pulau lain. So dekat situ, segala aktiviti apps korang yang tengah aktif, korang boleh tengok kat situ. Sebagai contoh, timer korang mainkan lagu ataupun korang tengah tengok video dan sebagainya, dia punya playlist, dia punya option untuk korang tekan pause ke skip whatever semua ada dekat situ. Korang tekan aja, nanti dia akan keluar dia punya option dia dan korang boleh pilih lah apa yang korang nak buat. Dan dua lagi kelebihan yang ada dekat iPhone 14 ni ialah, yang pertama sekali ialah satellite mode. Satellite mode ni aku nampak sangat berguna sebagai contoh pada mereka yang sukakan aktiviti lasak. Korang pergi memancing, korang pergi mengembara, korang pergi hiking dan sebagainya. Terjadi satu masalah, sebagai contoh minta dijauhkan. For example, korang pergi hiking, korang tersesat ataupun mungkin korang terjatuh, korang tak boleh nak bergerak. Tapi bila kata korang ada iPhone 14 ni, makanya korang boleh gunakan satellite mode untuk dapatkan bantuan. So ni benda yang member aku, si Azrul cakap. Dia kata dia minat nak beli iPhone 14 Pro ni sebabnya dia selalu mancing dekat laut. So tiba-tiba dekat tengah-tengah laut mana ada signal kan. Let's say kalau kata apa-apa jadi, macam mana? Jadinya dengan penggunaan satellite mode ni, kalau terjadi sesuatu perkara, makanya si Azrul ni, dia boleh guna satellite mode tu untuk dapatkan rescue team. Cumanya buat masa ni, untuk satellite mode tu hanya ada dekat UK saja. InsyaAllah mungkin akan keluar dekat Malaysia dalam masa terdekat. Kalau tanya aku, apa yang aku turn off dengan iPhone 14 ni ialah sebab aku berharap sebenarnya untuk generasi iPhone yang terbaru ni, diorang akan pakai fully USB-C to USB-C. But now dia masih lagi gunakan lightning cable ni, bukan seperti mana yang aku harapkan. Sebab aku sangat-sangat suka USB-C to USB-C yang ada dekat iPad. Sangat memudahkan, dan sekarang ni aku masih lagi terbelenggu dengan kabel. Aku kena bawa multiple kabel untuk pergi ke mana-mana disebabkan oleh kedegilan Apple untuk tukar USB-C to USB-C ni. Aku tak tahu kenapa dia masih lagi simpan lightning cable dan semua kan. Dan yang seterusnya, aku sarankan pada korang, kalau kata korang beli iPhone 14 ni, aku rasa boleh tutup kot always on display. Sebabnya dia makan bateri. Dia tak banyak makan bateri, tapi kita boleh rasalah dia punya perbezaan tu kalau kata korang ada iPhone 13 dan sebagainya kan. Plus, dia buat aku jadi confused tau. Bila kata aku letak dekat meja, dah always on display tu, aku macam, aku tak tutup lagi ke? Oh, rupanya dah tutup. Dia gitu. Mungkin tak tahu, mungkin sebab aku jenis orang yang privacy dan sebagainya. Aku tak suka bila kata orang tengok wallpaper aku. Dia lebih kurang macam tu lah. Cuma kalau tanya aku nasihatkan, kalau nak ikut trend, nak ikut hype, rasanya tak perlu kot.
Tapi kalau kata korang gunakan iPhone 12 ke bawah sebagai contoh, korang nak upgrade dan korang sangat mementingkan dia punya camera work, korang pentingkan dia punya kelajuan dan sebagainya, korang boleh tukar pergi ke iPhone 14, iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max ni. Dan satu lagi aku nak maklumkan dekat korang, versi iPhone 13 dan juga iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus, dia lebih kurang. Dia punya chip kat dalam tu pun lebih kurang juga. Tak ada apa yang membezakan sangat. Jadi korang boleh buat pilihan. Cuma beza mungkin pada color lah. Senang cakap. Tengok color apa yang korang suka. Korang boleh pilih lah sama ada daripada iPhone 13 ataupun iPhone 14. Okay, apa pun terima kasih dekat Z3 Gadget sebab mampu untuk accommodate aku punya permintaan. Aku cakap aku nak Deep Purple 256GB iPhone Pro pun boleh, iPhone Pro secepat mungkin, dan mereka berjaya dapatkan untuk aku antara yang terawal. Kalau bukan di Malaysia, at least yang terawal di Kedah nak juga claim. Okay, dan kalau kata korang nak cari apa-apa aksesori, korang nak cari handphone ataupun korang nak apa-apa perkhidmatan yang berkaitan dengan gadget, korang boleh pergi ke Z3 Gadget, Jalan Pegawai, dibuka pada 12.30 tengah hari sampai ke 9.30 malam. Ataupun korang boleh berinteraksi dekat Instagram, dekat TikTok ataupun dekat Shopee. Okay, so thank you very much Z3 Gadget dan thank you very much kepada korang semua. Aku punya excited sampai aku lupa pula nak buat akhir kata pepantun. Pergi Karak, singgah ke Maman, terjumpa pula awet cantik. Handphone ada, aksesori berlambak, servis laju, harga terbaik. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Sakit. Tak, abang tak nak masuk ke nak tunjuk iPhone 14 Deep Purple? Sombong amat. Okay, nak masuk tunjuk perut ke? Dah Tak habis lagi?